Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian semuanya. Okey, jadi berjumpa saya lagi Razi di channel Orang Jawab Official. Saya doakan anda semua yang sedang menonton sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan anda untuk sehari-harinya. Okey, jadi alhamdulillah. Jadi kalau kita bercerita mengenai pertanian organik, baja organik sering menjadi pilihan terutama kepada mereka-mereka akak-akak di rumah, makcik-makcik yang dah bersara yang duduk rumah. Mereka ni lebih memilih untuk baja organik. Satu sebab mudah untuk kita dapat bahan-bahan baja di rumah, dan kemudian ianya menjimatkan kos lah, dia tak perlu beli, kita buat sendiri saja. Dan ketiganya ia adalah selamat dan mesra alam. Okey, apa yang dikatakan mesra alam? Kerana bahan organik itu sendiri kita dapat daripada tepi rumah yang pastinya tanpa bahan-bahan racun dan juga selamat untuk digunakan. Jadi untuk hari ini saya akan ajar satu jenis baja lagi setelah lama, banyak sangat orang minta, dah lama tak buat apa orang cakap, tak buat tutorial baja organik. Hari ini saya cubalah buat, iaitu saya akan cuba buat mol. Apa tu mol? Mol daripada kangkung. Mol ni yang dipanggil sebagai microorganisma lokal, ataupun kita juga boleh panggil sebagai FPJ, fermented plant juice, ataupun FJ, iaitu fermented fruit juice. Jadi ada dua jenis mol. Tapi hari ini saya akan tunjuk salah satu mol yang sangat common sekali, yang sangat mudah untuk dibuat. Semua orang boleh buat, iaitu mol kangkung. Kalau nampak dekat keliling saya ni pokok keledek. Nampak kan pokok keledek ni semua hijau. Jadi apa mol yang kita nak buat ni? Kita nak buat mol yang mana mol ini khas untuk menghijaukan daun. So untuk mol kali ni kita perlukan satu daun yang hijau, sama ada sayur-sayur kangkung, sayur-sayur sawi, sayur-sayur pakcoy yang dah tak guna, kita boleh guna. Dan kedua adalah gula merah. Jadi dua bahan je kita nak guna hari ni. Dua bahan saja. Mudah. Jom. Okey, jadi ini adalah bahan utama kita. Okey, jadi sebab saya nak buat mol kangkung, nama pun mol kangkung, sudah tentulah saya gunakan kangkung, betul . Okey, jadi sebenarnya tidak semestinya kangkung kita nak buat mol ni. Kalau ada lebihan sayur sawi ataupun sayur salad ataupun sayur pakcoy, daun seledri yang tak terguna di dalam peti, boleh juga buat mol sama macam kangkung, asalkan sayur-sayuran itu adalah sayur-sayuran yang hijau. Sebab apa hijau? Sebab kita nakkan kandungan klorofil tu, kita nak tambah klorofil pada daun. Sebab pokok di awal pertumbuhan sangat-sangat memerlukan nitrogen, kandungan nitrogen dan juga klorofil itu. Klorofil inilah yang menempel pada daun-daun yang menghijaukan daun. Kangkung ni sebenarnya saya tanam tapi tak berjaga. Tak berjaga sebab tak sempat saya banyak kerja, saya tak tengok. Jadi tidak dipetik. Jadi kangkung ni bila tak petik, dia akan menjala lah. Dia akan panjang macam ni, nampak? Dia akan menjala dan dia akan kurus lah kerana dia terlalu rapat. Sepatutnya saya jaga, tapi saya nak buang sayang. Jadi daripada saya buang, baik saya petik, saya ambil, saya manfaatkan untuk menjadikan baja organik kita hari ini. Okey, jom saya petik dulu . Okey, ini adalah kangkung yang saya dah potong lah. So saya dah dapat kangkung ni. Ini kurang lebih saya ingat kurang lebih hampir 500 gram, hampir sekilo lah. Tapi tak adalah hampir sekilo sangat pun, kurang lebih lah Plus minus tu biasa. So kita ambil bahan seterusnya, iaitu gula merah. Okey, jom. Okey, jadi baik, sekarang ni saya tunjukkan bahan kedua kita lah. Ini adalah bahan kedua kita, iaitu gula merah. Okey, ramai yang tanya saya, gula putih boleh ke tidak? Gula putih tak boleh. Gula merah je yang boleh. Sebab gula merah ni lah dia akan ekstrak segala parti-parti, segala unsur-unsur yang ada dalam kangkung kita ni. Apa yang kita nak daripada kangkung ni, kita nak nitrogen. Kita nak nitrogen dan kita nak dia jadi booster, sebagai booster untuk pokok. Okey, so dah ada gula merah. Sediakan satu balang untuk kita isi kita punya baja. Balang ni tak kisahlah balang apa-apa pun boleh, tapi seeloknya balang yang jernih lah. Sebab bila balang jernih ni, kita senang nak tengok perkembangan kita punya baja tu. Dan sekarang benda yang paling penting sekali, kita punya kangkung ni kita akan cincang halus lah. Kita akan potong secara halus, kecil-kecil lah. So saya akan cincang lah. Saya gunting je, tak adalah cincang pun. Kalau korang rajin nak cincang, gunting. Ni pun sebenarnya banyak ni, balang saya kecil. Tapi tak apa, saya gunting je dulu. Saya buat kat balang kecil je, sekadar untuk berkongsi dengan anda lah. Nanti anda boleh buat dengan skala yang lebih banyak. Sebab saya memang dah buat banyak, so saya tak perlukan banyak sangat. Okey.
Jadi selepas kita cincang macam ni, apa benda yang kita perlu buat? Kita ambil balang ni. Kita buka balang balang. Dan kita ambil gula merah ni. Gula merah ni 500 gram. Ini setengah kilo. Jadi nisbah dia adalah 1:1. Jadi kalau 100 gram gula merah, 100 gram kangkung. Kalau 500 gram gula merah, 500 gram kangkung. Tapi masalahnya balang saya kecil, jadi saya tak boleh nak buat sampai 500 gram. So saya akan buat anggaran lebih kurang 100 gram sahajalah saya ingat. 100 gram pun macam sikit sangat lah, 200 gram lah. So saya hanya agak-agak lah agak-agak, orang Melayu kan suka agak-agak. Okay. So 200 gram, kurang lebih lah. Tapi saya letak sedikit dulu. Kenapa saya letak sedikit dulu? Sebab kita nak letak kangkung. Ni agak-agak lah 200 gram kangkung dan 200 gram gula merah. Dan kita letak ni sebagai lapisan yang pertama. Kita letak dulu. Jadi ini lapisan yang pertama. Lepas dah lapiskan dengan kangkung, letak lagi gula merah. Okey. Dan letak lagi kangkung untuk lapiskan dia. Okey. Ni saya cincang tak halus ni. Tadi sepatutnya kena cincang lebih halus lah. Okey. Tapi tak ada masalah, sama je. Okey. Kita letak kangkung, letak lagi gula merah. Saya rasa ni dah lebih kurang dalam hampir 200 kilo juga. Dan last lah saya letak lapisan yang terakhir. Okey. Lapisan kangkung yang terakhir. Mana yang saya dah cincang tadi? Okey. Tekan dia macam ni. Dan saya letak lagi. Ni yang terakhir. Okey, cukup. Lebih kurang 200 gram lah. Lebih kurang saya guna lebih kurang 200 gram. Dan juga kangkung tadi pun lebih kurang lah. Saya ingat lebih kurang 200 gram lah. Tapi kalau tak yakin mungkin boleh tambah lagi, tak masalah. Dia kurang lebih plus minus tak ada masalah. Tapi kalau nak lebih ukuran yang lebih tepat, korang timbang lah. Saya sekadar berkongsi sajalah step dia. So lepas dapat macam ni, kita buat apa? Jangan tutup guna ni sebab bila kita dah buat macam ni, bakteria ni akan bernafas. Mold apa yang kita panggil mikroorganisma lokal ni, dia akan bernafas. Bila dia bernafas, dia akan keluarkan gas. Jadi sebab dia keluarkan gas tu, kita perlu tutup dengan kain lah. Jadi ambil satu kain. Okey. Satu kain macam ni. Dan kita tutup. Saya sengaja ambil kain yang besar. Okey, sebab apa? Sebab bila saya ambil kain yang besar ni, dia akan tutup. Dan bahan kita ni terlindung daripada direct matahari. Okey, jadi dia tak boleh kena matahari. Bila kena matahari yang panas, bakteria kita tu akan mati, baja kita tu tak jadi. Jadi kita akan, lepas dah tutup macam ni, baru kita ambil kain. Ambil kain dah tutup, getah. Okey. Sudah pun siap. Inilah dia. Inilah dia yang mold kangkung dan kita perap. Kita perap selama sekurang-kurangnya seminggu. Tak payah tambah air. Kosong. Nanti dalam masa seminggu dia akan berair. Jangan risau, dia akan berair. Air itulah yang kita panggil sebagai mold. Nanti bila lepas seminggu dia akan jadi macam ni. Okey, ini adalah mold yang saya dah siap buat tau. Mold kangkung. Ataupun lebih dikenali sebagai FPJ, Fruit Plant Juice. Okey, jadi sifar dia macam ni. Kalau korang nak buat mold untuk pokok yang hijau, contoh macam pokok sawi ataupun pokok-pokok sayur, pokok daun kunyit korang nak hijau, korang ambil buat mold ni daripada pokok-pokok hijau lah. Tapi kalau korang nak buat mold untuk memaniskan buah, jadi korang kena buat FPJ. Apa beza kena buat FFJ? Apa beza FPJ dengan FFJ? FPJ adalah fermented plant juice. FFJ adalah fermented fruit juice. Jadi untuk mendapatkan buah yang manis, so korang buat mold ni daripada buah-buahan yang manis. Sebagai contoh betik, pisang, nenas. Nenas pun kira manis jugalah. Sebenarnya kira manis. Dia tidaklah jatuh di kategori masam, dia jatuh di kategori manis. Ambil nenas yang manis, ambil betik yang anda rasa memang manis. Jadi semburkan pada pokok buah-buahan anda yang anda rasa nak memaniskan buah tu. Jadi kalau mold kangkung ni semburkan pada pokok yang anda nak hijaukan daun dia. Dan juga selain daripada dia menghijaukan daun, dia memaniskan buah, dia juga membantu untuk melawan serangan penyakit. Okey, sebab bakteria dia, mikroorganisma dia ni kuat. Jadi mikroorganisma ni akan melawan penyakit di dalam tanah. Sebab sekarang ni benda yang paling ditakuti oleh petani adalah fusarium lah. Kebanyakannya fusarium. Sebab fusarium ni kadang-kadang tu pokok tu sihat, besar, membesar dengan jayanya, tiba-tiba setengah jalan dia mati tau. Jadi dekat situ masalah. Jadi dengan mold ni, dengan orang panggil FPJ ni, dia mampu untuk mengelakkan serangan-serangan yang dipanggil fusarium ni. Selepas seminggu, kita tapis. Benda-benda ni kita tapis lah. Sampah-sampah kangkung ni tapis.
Dan inilah air dia. Sampah tapisan ni kita boleh letak dekat bawah pokok untuk jadikan baja. Jadi cara guna dia macam mana? Okey, cara guna dia 5 ml per liter air. Sangat mudah. Ambil 5 ml pati mol ni, kemudian bancuh dengan 1 liter air tanpa klorin. Okey, air yang tanpa klorin. Ingat jangan air yang ada klorin. Air paip tak boleh. Seeloknya air tadahan hujan ataupun air paip yang telah ditinggalkan selama seminggu, biar klorin dia dah kat bawah, kita ambil atas. Yang itu boleh. Lepas tu kita sembur keseluruhan pokok dan juga media tanah pokok. Terutama bahagian bawah daun tu. Jadi kita buat semburan ni selama seminggu sekali. So seminggu sekali. Contoh kalau hari ni korang dah guna mol ni, dah siram mol ni, besok just siram air biasa saja. Seminggu lagi nanti baru guna balik baja mol ni. Mudah sangat kan? Senang. Okey, alhamdulillah. Jadi sekarang saya ada satu masalah lah. Masalah dia sekarang ni hujan. Alhamdulillah lah hujan tu. Dan nampak macam semakin lebat. Okey, jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini berkenaan mol kangkung. Walaupun dah ramai dah yang buat tutorial macam mana buat mol kangkung, tapi saya cuba buat jugalah sebab ada orang yang request pada saya, boleh tak tunjukkan tutorial baja organik. Sebab sebenarnya ramai peminat baja organik ni. InsyaAllah saya akan cuba lagi, tambah lagi konten-konten mengenai baja-baja organik. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga SOP masing-masing. Salam pertanian semuanya.